Okey. So apabila korang dapat plan arkitek, projek masing-masing, perkara yang pertama perlu korang lihat adalah tengok plan arkitek dulu. Tengok plan arkitek, tengok apa yang ada, tengok dia punya FFL, lepas tu tengok dia punya layout, mana layout dia punya dinding, tebal dia dinding berapa, kolom yang arkitek, kolom estetik yang arkitek nak kita sebagai engineer input dalam kita punya design, kita kena kenal pasti di mana kedudukan dia, dia punya sizing, lepas tu apa lagi? Dia punya jenis floor use, floor tu slab, floor tu untuk apa? Macam ni cucian, bilik cucian satu. Yang ni adalah bangunan, ini adalah ruang macam bedroom lah, bilik tidur, kan? Bilik tidur. So benda-benda ni kenapa kena tengok? Sebab dia akan melibatkan dia punya berapa life load yang kita perlu assume dalam kita punya design. Okay, kemudian apa lagi kita perlu tengok kalau macam ni kan, apa lagi ada? Balcony ni kan, balcony ni satu benda juga yang kena tengok. Lepas tu tandas, tandas ni dah ada layout dia punya dinding macam ni kan, dinding ni. So saya pernah bagi tahu dulu, kalau tips saya pernah bagi tahu dulu tips dia, di mana ada dinding, di situ ada beam. Tapi you kena tengok juga dinding tu macam mana. Kalau contoh macam ni kan, kita ada dinding yang seperti korang nampak ni lah. Sekejap Sekejap saya nak download sekejap. Okey, korang nampak tak ni? Dalam bilik air. Bilik air ni memang dihias cantik lah. Dia cantik kesini lah. Dia punya design kan. Ada kaca macam tu lah. Tapi ada satu benda yang agak buruk yang korang perasan. Nampak ni pipe ni, sewerage ni. Memang tak cantik langsung lah. Kalau arkitek sepatutnya kalau dia ada benda-benda macam ni, pipe yang berserabut macam ni kan. Ini mungkin baru renovate tau. Dia cantik lagi, semua pipe ni putih kan. Cuba bayangkan, lepas 2-3 tahun, lepas 10 tahun, lepas 20 tahun, agak-agak pipe ni dia akan bentuk macam ni ke? Tak mungkin. Mungkin akan bila ada wear and tear kan, pipe ni dia ada kembang kecut lah, panas. Bukan macam itulah, disebabkan oleh wear and tear kan. Dia akan bocor. Sebab pipe ni walaupun dia disambung dengan baik, dia digam, dia ada lifetime dia tau, gam tu. So nanti akan bocor mungkin pecah kan. So pipe yang putih pada ketika ini, selepas beberapa tahun dia akan jadi hitam. Okay. So macam mana arkitek tackle masalah ni? Dia akan buat macam box up lah. Macam box up dekat sini. Benda-benda macam tu lah. Okay. Dia akan letak box up. Tapi bila you letak box up ni, adakah box up tu maksudnya dia akan letak dia punya dinding keliling macam ni lah. Dia nak tutup pipe ni semua nak sorokkan. Buruk kan. Saya tak tahulah kalau ada orang nampak benda ni cantik. So kalau saya sebagai pandangan peribadi saya, benda ni nampak buruk lah. That's why arkitek selalunya kalau ada masalah tu dia akan tutup lah. Seboleh-bolehnya dia akan tutup. Tapi tengok bangunan juga. Kalau bangunan macam kegunaan umum ni, kegunaan orang ramai boleh keluar masuk secara bebas, dia tak, kadang-kadang dia tak tutup. Tapi kalau rumah banglo, dia mesti tutup. Dia tutup, dia keliling macam ni lah. Tapi adakah bila ada dinding macam ni, kita perlu letakkan beam. Beam sini. So nanti korang tengok macam mana saya punya approach. Lepas tu apa lagi, SSB ni, ini switchboard room ni. Switchboard room ni macam mana tempat bilik yang kita simpan kotak switch untuk sebuah rumah. Kalau rumah banglo, rumah biasa pun ada, rumah apa-apa, rumah kampung ke, kan ada dia punya switchboard tu kan, main switchboard untuk electrical tu. So dalam ni lah. So disebabkan bangunan ni besar,
bilik dia agak besar lah untuk simpan semua apa switchboard tu. Okey, lepas tu apa lagi kita tengok kedudukan tingkap, kedudukan tingkap. Yang ni dia fire hydrant ni bilik ni sebenarnya. Fire hydrant. So fire hydrant dalam arkitek ni disorokkan dalam satu bilik lah. Kemudian dia akan dekat luar ni akan bagi tahu lah ni fire hose reel. Ni HR ni hose reel lah. Nampak macam tu apa pipe untuk pemadam kebakaran. Okey. Lepas tu dekat sini kita nampak lihat dekat sini ini up ni maksudnya ini sekarang kita dekat ground floor level. Up ni adalah arah ke atas. Di mana nombor 1 ni kalau korang nampak ini adalah anak tangga yang paling bawah. Dan nombor semakin besar tunjukkan anak tangga yang ke atas. Lebih ke atas lah cara dia. Kemudian dekat sini kita ada yang ni tak nampak apa-apa kan. Tapi kalau tengok dekat first floor dia ada lobby. Bumbung dekat lobby. Supaya kalau hujan korang nak turun, ada kereta ke turun, ni macam lobby lah. Macam parking, bukan parking area, lobby lah. Lobby hadapan macam bangunan SKB lama tu. Dia buat lobby. So dekat ground ni dia tak ada apa-apa lah. Dia hanya ada slab dan kalau slab, beam dan column sajalah. So column yang bentuk macam ni, yang hijau ni, since kita tak nampak apa-apa dinding, kita mesti tahu apa-apa yang korang buat, column tu kena ikut size yang diberikan oleh arkitek. Tapi kita kena tengok juga kita kena tengok dekat sini berapa dia punya dimension. 300. Okey, so kena gunalah 300 kali 300 column tu. Walaupun column tu dia hanya menampung, kalau ikut logik lah, dia hanya menampung bumbung ni saja kan, ringan je kan, tapi dia still pakai column tu besar. 300 kali 300 besar tau. Macam buku lilit ini macam badan orang dewasa lah. 300 kali 300. Okay. So yang ni kolom-kolom yang ni ini memang kena input lah. Kena input. Yang ni pun kena input. Ni pun kena input. Ni kena input. Ni kena input. Lepas tu slab ni semua kena letak lah. Slab ni kena letak. Tangga ni tak perlu lah. Tangga ni tak perlu design. Okay, kalau nak design pun dia letak slab sampai sini je lah. Tempat jalan ni semua. Tempat jalan ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa slab. Maksudnya kita letak stump je lah dekat ground T-plan. Kita letak stump saja. Ini sampai sini tau. Dia letak stump saja. Mana sini tak ada apa-apa slab. Dia akan ada slab, tapi slab tu kita design as a non-suspended slab. Ingat balik tak? Suspended dengan non-suspended slab. Nanti cari dekat Google. Harap-harap korang ingat lah. Apa beza dia? Ada beza. Dia beza dia dari segi reinforcement, dari segi design. Kenapa masa bila kita boleh guna suspended, masa bila kita boleh guna non-suspended. Tu korang kena tahu lah. Dah final year ni. Kita tahu Kalau tak tahu, tanya lah PM ke. Kalau malu PM lah. Tak ada masalah. Cuma jangan biarkan diri korang tak tahu tau. Benda sekecil-kecilnya tu pun tak tahu. Kita dapat tangkap masa final presentation. Better you tanyalah. Benda tu walaupun kecil-kecil you tanyalah. Tanyalah siapa-siapa. Tanya panel ke siapa ke. Tanya siapa-siapa lah yang bicara. Ataupun kalau tanya kawan-kawan boleh yang tahu. Kadang-kadang kawan-kawan pun tak tahu. So kena tanya. Rajin bertanya. Okey. So saya mula okay. So sebelum saya mula design guna Esteem tu, apa benda lagi kita kena buat dekat plan architect ni? Kita kena mark dia punya reference point. Reference point. So dalam case ni, kebiasaannya approach saya punya pendekatan, saya akan mark dia punya reference point dekat koordinat 1A. Sebab 1 ni dengan A dia adalah koordinat grid number yang pertama untuk vertical dan horizontal lah. That's why kita senang nak ingat. Okay, kita nak letakkan reference point tu mesti dekat origin point. Origin point mestilah kalau sistem koordinat kosong-kosong kan.
So dekat sini tak ada koordinat kosong-kosong, yang ada satu A. That's why saya akan mark dengan bulatan warna kuning ni. Saya akan mark dia, saya akan tunjuk. Bulatan ni kenapa kena buat? Sebab bila kita import tracing dalam Esteem, nanti kalau tak buat bulatan kuning ni, menggagau cari. Cari tak jumpa. That's why saya buat bulatan ni. So bulatan ni sizing dia bebas. Jangan kecil, jangan terlalu besar. Macam ni sekarang ni diameter dia saya buat 100. Diameter dia 100. Nak buat 50 pun tak ada masalah. Janji kita hanya untuk highlight, oh dekat sini dia punya reference point. Sebab nanti nak import tracing. So saya akan buka Esteem. So Esteem ni saya akan create new project. Saya akan tulis lah. Yang ni asrama lelaki UITM Segamat Johor. So dekat sini project name ni apa-apa semua kan. You tulis format, tak ada format, tapi tulis elok-elok lah. Sebab nanti dia akan appear dalam report Esteem tau. So kalau nanti nak tukar ni, saya tak tahu nak tukar benda tu kan. So letak nama elok-elok lah. Untuk projek lain kan. Tengok dia punya title block tu apa. Tak payah panjang-panjang. Letak nama apa-apa, tapi nama tu kena sebaik yang mungkin lah. Okay. Kemudian cari location. Okay. Dalam case ni saya akan letakkan dekat saya punya folder lah. Saya punya folder. UiTM Segamat. Saya dah buat siap-siap tau. Sini pelarkitek tadi yang saya buka tu saya simpan sini. Saya akan simpan dekat Esteem punya folder lah. Klik OK. Okay, ini satu tak apa. Dekat sini. Dekat sini, kalau by default dia huruf kecil, GB. So, kalau saya akan letak GB besar lah. GB besar. Kemudian bila saya klik sini sekali, dia akan automatic, GB huruf kecil ni dia akan automatic jadi besar. Okay. So, yang ni pun kena be careful. Kena letak. Tulis baik-baik. Kesan dia, kalau you letak GB saja, G kecil, B huruf kecil, nanti dekat detailing beam, contoh detailing beam GB1. Kalau you letak huruf kecil, nanti dekat bawah tu nama dia akan letak GB1. Tak sedap lah kan. Maksudnya nanti bila kita dah edit structural drawing untuk beam, number dia akan GB1. GB huruf kecil. So macam nantilah, macam kita isi borang, kita letak nama kita semua huruf kecil. Tak ada huruf besar kan. At least kena letaklah dekat huruf pertama ni huruf besar kan. Kalau tulis nama kan. Ini tak, kita macam seolah-olah letak isi borang, kita letak semua huruf kecil. So memang tak kemas lah. Dekat situ kita boleh nampak lah kalau sebagai macam saya sebagai penilaian. Kita tak payah tengok go through you punya manual calculation. Kita tengok detailing. Kita tengok detailing awak. Macam mana awak prepare. Dekat situ kita boleh nampak lah tahap macam mana awak prepare your final report. Nampak tak kemas. So bila benda tu format ni kalau tak kemas kan, dia akan menyakitkan mata tau. So nanti banyak benda lah kita akan nampak. So benda-benda kesilapannya tu sepatutnya tak berlaku lah. Tapi kalau dah klik OK, saya tak tahu lah macam mana nak tukar. Saya tak tahu. Ada cara dia. Boleh tukar tapi saya tak tahu. You kena explore sendiri. Okay, yang ni biarkan satu Sebab nanti kita kalau dah siap input dekat GB1, kita akan input floor-floor yang lain juga. Kita boleh input kemudian. So klik OK. Baca bismillah dulu. Okay. So langkah yang pertama, seterusnya, klik GB ni. Dekat sini kita boleh define dia punya stump height. Stump height. So foundation ada banyak-banyak jenis. Kita ada yang kita boleh design yang gunakan Esteem software ni. Kita boleh guna pad footing dengan pile foundation. Dua jenis lah. Kemudian kita dekat Esteem juga, kita boleh design as a rough foundation. Boleh. Boleh design as a rough foundation.
jenis foundation yang korang nak design terpulang. Tapi sebenarnya pemilihan jenis foundation ni dia adalah sangat berkaitan dengan loading daripada superstructure. Structure ada dua jenis, superstructure dan substructure. Superstructure ni dia adalah structural element daripada ground beam ke atas. Daripada ground beam ke atas sampai roof beam lah. Termasuk slab, column, staircase. So kalau superstructure benda yang dalam tanah. Substructure benda yang structure elemen dalam tanah, macam foundation lah, stump. Kalau superstructure benda yang atas tanah. That's why situ tadi ada saya cakap ground beam ke atas. Ground beam, first floor beam, slab, column. Okay, so yang ni kita nak define dia punya stump height sebenarnya, bukan stump height lah. Okay, so stump height ni sebenarnya dia agak subjektif. Dia berkaitan dengan kita kena ambil consideration daripada apa kita kena tengok services, tengok drainage, kena tengok sewer line, kena tengok juga. Kenapa kita kena tengok nanti saya akan jelaskan kemudian. Tapi saya ada masukkan gambar-gambar tadi tu. Semua tu berkaitan. Lepas tu kita kena tengok site condition. Kalau kita kawasan kita tu dia punya SI report kan. SI report lagi satu kita tengok sama ada tanah tu dia fill ke atau cut. Semua tu memainkan peranan yang penting lah. SI report pun penting. So yang ni berapa nak kena define? Kena tengoklah faktor-faktor yang saya jelaskan tadi. Tapi generally kalau untuk bangunan yang macam ni saya akan letakkan 1002 hingga 1005 lah. Tapi kalau you nak letakkan lebih dalam, dia akan effect excavation lah. Semakin dalam you punya foundation, semakin banyak you kena excavate tanah tu. So bila semakin banyak, dia akan kerja untuk construct foundation akan lebih sukar dan cost akan meningkat. Sebab bila kita dah korek banyak, kita akan letak dekat kawasan yang berdekatan, dekat sebelah lubang foundation tu, tempat yang berdekatan lah. So lagi dalam, lagi banyak tanah yang nak kena letak. So nanti bila letak banyak tanah, timbun tanah dekat sekeliling lubang foundation tu, nanti pergerakan manusia, pekerja, pergerakan machinery, nak korek tu mesti pakai machinery, takkan pakai cangkul, kan? So dia akan effect banyak benda. That's why you kena tengok dia punya kedalaman tu. So saya sarankan kedalaman tu antara 1002 hingga 1005. So kita letak 1002 lah. Okay, kita letak. Tapi benda ni subjektif tau. Kemudian enter. So double click. Okay, double click dia akan keluar window ni. Kita akan import tracing. Lagi satu sekejap saya buka dulu. Nak buka pula tak ada pula. Sekejap saya save as. Saya save as dia kadang tak nak buka apa ni. Okay. Kemudian buka Steam. Okey, baru ada so yang itulah dia kadang-kadang tak dibuka. Dia tengok komputer tak? Kalau tak dibuka sama ada you tukar ni AutoCAD 2000 2000/LT 2000
.dwg lah. Ataupun you boleh cuba ni DXF ni. .dxf ni tapi tahun 2000 ataupun ni lah LT 2000 ni. So boleh cuba mana-mana, tapi biasanya kalau tak boleh saya akan save dulu .dwg tahun 2000. Kalau tak boleh saya akan buka sini dulu DXF tahun 2000. So mana-manalah asalkan boleh buka. Okay, so saya cuba tengok buka boleh tak. Okay, so bila kita scroll ni dengan window yang kecil ni, dia agak sempit tau. That's why kita kena mark dia, kena buat bulatan tu. Kena buat bulatan tu. Okay. Nampak bulatan ni kan. So scroll dulu, scroll seberapa besar yang boleh. Sebab kadang-kadang dekat grid line korang dekat pelan arkitek tu, kadang-kadang ada dua line yang sangat berdekatan tau. Dia punya line tu, dia punya jarak antara dua line tu hanya 1 mm. That's why korang kena scroll lah, scroll besar sikit, tengok, oh ni ada satu line ni ada satu line kan, baru pergi. Kadang-kadang kat Mawid tu, saya rasa mungkin ada lah Mawid, dia ada dua line yang berdekatan, so kena pilih yang mana yang betul. Okay, so saya akan klik dekat sini, kemudian klik OK. Ambil masa dia load So bila design bangunan yang lebih besar, dia akan memerlukan komputer yang dengan spek yang lebih tinggi sedikit. Kalau macam dekat projek Mawid tu, kalau design semua floor, memang hang lah kerja dia. Hang lah. Kalau komputer tu dia punya spek biasa-biasa kan. So kena tengok tu lah. So kita dah import tracing. First thing yang you all kena tengok, kena pastikan betul-betul dia punya grid line, Esteem dan AutoCAD kena betul-betul coincide, kena betul-betul bertemu. Kena intersect betul-betul. Dia tak boleh ada beza 1 mm ke, walaupun 1 mm tak boleh. Dia kena tengok betul-betul, dan numbering dia kena pastikan sama. Yang warna kelabu ni grid line Esteem, yang warna ni daripada AutoCAD, sama juga. Kena betul-betul tengok, sebab proses ni kalau tersilap, bila you dah buat, dah input semua beam, slab kan, tiba-tiba tengok, ni berbeza lah. Mungkin 10 mm lah, mungkin 10 mm. Ni lain lah, berbeza, habis lah. Nak betulkan balik, saya boleh katakan lebih baik korang buat baru lah daripada betulkan apa yang dah input. So step yang sangat mudah ni, jangan silap. Number dia kena pastikan sama. Sama, kena sama, tak boleh lain. Okay, so saya akan input grid line yang lain. Okay, ni 4800 sama, grid line nombor 2. Okay, ni pun sama 1800, ini 1800, grid line ni sama, nombor 33. So tengok dia ada bagi satu grid line lain-lain, tapi dia tak bagi number. Kita kena semak, grid line ni ada benda tak arkitek letak. So nampak dekat sini, ada kan, macam ni kan, ada kan, memang kena masuk beam ni. Kena masukkan beam. So tak apa, kita jump pergi nombor 4 dulu. Okay, jump pergi nombor 4. Kena semak betul-betul dia coincide ke tak. 4 kan, ni tengok number dia lain, sebab 4800 ni 900 tambah 39, that's why dia 4800. Okay, so yang ni kita perlu masukkan. Kenapa saya tak masukkan dulu? Sebab nanti kalau kita masukkan nombor 3 ni, lepas tu kita masukkan ni akan jadi nombor 4. Sepatutnya nombor 4 kat sini. So in the middle tu, mula-mula masuk grid line, saya akan masukkan grid line yang main tu, main yang nombor bulat, yang tak ada 4A, 3A. Saya akan masukkan yang main dulu. So yang secondary nya grid line baru saya masukkan kemudian lah. So saya akan masukkan yang ni. Okay, ni 3A. So boleh letak dulu 3A, tak ada masalah. Okay, kemudian yang grid line yang horizontal ni, saya akan tengok mana lagi tempat yang mungkin kita perlu masukkan grid line. So yang saya nampak dekat sini lah, yang ni mesti masukkan. Sebab yang ni confirm kena ada beam. Confirm kena ada beam lah. Okay, so saya akan masukkan dulu. So macam mana nak masukkan, kita akan tengok lah, lebih kurang lah tengah-tengah
dinding batu-batu ni. Mudah-mudahan dia tengah-tengah lah. So, nanti kita boleh check kemudian. Yang ni kita biarkan dia satu A. Okay. Saya hari ni saya akan design separuh je tau. Sini tau. So, nanti yang sebelah sana korang go through lah sendiri So nampak ni yang ni okey, kalau yang ni nak masukkan satu grid line khas boleh masukkan, tak perlu masukkan pun boleh. Okey, kenapa saya cakap perlu masukkan dengan tak perlu masukkan, sebab kita dah masukkan grid line 1A ni, nanti 1A ni panjang di sana kan. So untuk beam dekat sini, kita boleh masukkan beam dekat grid line 1A ni, kemudian offsetkan dia. Ataupun korang boleh letakkan satu grid line khas. Tapi korang kena nampak dekat sini. Dekat grid line sini, dia hanya ada satu beam je. Saya rasa macam tak berbaloi lah masukkan sekarang. Kita boleh masukkan kemudian. Tapi kemudian tu sebelum kita naik ke first floor. Kalau perlu masukkan sebelum kita naik ke first floor. So saya rasa macam pada pandangan saya tak berbaloi lah. Biarkan. Sini ada satu beam je, kita masukkan kat grid line 1A ni nanti, kemudian offsetkan dia. Ini pun sama. Offsetkan dia kemudian. Okey? So mana lagi? Kalau yang macam ni dah tak ada apa-apa Ni tak ada apa-apa, dekat sini tak ada apa-apa dah. Sini pun tak ada apa, cuma dekat sini tak kena masukkan sebab di sini ada balcony. Ni balcony tau. Macam mana saya tahu balcony? Apa yang tengok cross section pun saya tahu. Ini ada floor trap. Ini balcony tau. So kalau hujan, kenapa ada floor trap ni? Kalau hujan, nanti air bertakung kat sini. Dan kita ada piping untuk buang air dalam balcony ni keluar. That's why sini ada floor trap. FT ni stands for floor trap. Okay. Dan kita perlu masukkan satu grid line dekat sini. So masukkan satu grid line dekat sini. 900. Letak tengah-tengah. Letak tengah-tengah. Itu kita boleh namakan dia sebagai grid line nombor 5 dululah. Ataupun nak letak 4A pun tak apa. 4A pun boleh. So terpulang. So saya letak 4A lah. Yang ni terpulang. Okey. Yang mustahak, grid line yang dekat arkiteknya you kena ikut 100%. Grid line yang tak ada dalam plan arkitek, you boleh masukkan dengan numbering yang you punya suka. You punya suka numbering. Tapi numbering kena konsisten lah. Macam ni 1 hingga 2, tengah-tengah kena ada 1A, 1B, 1C kan. Jangan tiba-tiba antara 1 hingga 2A. Pelik tu pelik. Salah tu cara masukkan grid line. Okey, kemudian kita masukkan grid line yang seterusnya. 3000, 1008. Tengok dia punya grid number juga dan jarak. Grid number kena tengok dan jarak. Yang main grid line masukkan dulu. Ni kalau buat betul-betul 2 hari boleh siap ni. Kalau tak keluar gua lah, 2 hari boleh siap. Kalau tak ada buat apa-apa lah, benda lain Tengok sini dia GH kan. 35 ni 35 ni J kan. So jangan pergi ke seterusnya. Siang-siang dah betul kan? Siang-siang dah betul kan? Jangan skip. Okay, kemudian kita pergi ke K. K. Ada lagi. Kemudian pergi ke L. M. N. Ni silap. Saya adu Ni N, ni P. Adalah sebab dia letak macam tu. Letak macam tu. Q. R.
S tengok. Sampai S dulu lah. Dekat foyer ni saya tak design. Saya bagi contoh je. Okay, kemudian kita tengok ada possibility tak nak tambah grid line, secondary grid line. Okay. So memang ada lah. Memang ada, tapi kita boleh masukkan kemudian. Macam ni kan. Saya nampak yang ni memang nak kena masukkan lah. Tengah-tengah ni. Ni memang nak kena masukkan dulu. Mana lagi? Yang ni kan. Ni J1. Okay. So, ini confirm kena letak beam. Ni kena letak betul-betul kena letak beam. Letak beam. Mana tengok tempat lain pula. Okay. So itu je lah cukup. Ya, okay. So langkah seterusnya. Okay. Saya pernah bagi tahu last week dan sebelum ni. Kita nak masuk input beam tau. Beam, dia punya kelebaran dia. Sebaik-baiknya dia kena flush dengan dinding batu-bata. Kalau kita ukur dinding batu-bata ni, ketebalan dia adalah 150 mm. Tapi kita design ni, kita ikut Eurocode tau. So Eurocode memang specify dalam kod tu dia punya minimum structural elementnya width, termasuk untuk kolom dengan beam, minimum width adalah 200. So bila dia jadi 200, saya ada masukkan tadi dalam grup structures kita. Okay. Sekejap saya download dia punya. Okay, korang nampak ni? Dia punya cerita macam ni lah. Okay. Ini dinding. Okay, ini dinding. Nampak tak? Nampak tak? Korang nampak? Nampak. Okay, ini dinding. Dinding arah sini. Ini dinding arah sana. Arah sana. Okay. Dinding ni, dia punya tebalan. Saya agak lah 150 mm. Ataupun one brick layer. Satu brick layer tu 115. Tambah dengan plastering, dia akan jadi lebih kurang tebal dinding tu dah termasuk plastering 150 tau. Okay. Dalam pelan arkitek ni, kalau tebal dinding ni dah masuk plastering lah. Plastering both side. Okay. So korang nampak kat sini. Nampak ni? Ini beam tau. Ini beam. Ini main beam lah. Ini secondary beam. Macam mana saya tahu ni main beam? Saya boleh agak main beam ni main beam sebab mungkin dia connect column to column. Dia punya, macam mana kita nak tahu main beam atau secondary beam? Main beam dia connect column to column. Secondary beam dia connect beam to beam. Macam ni lah. Dalam ni confirm tak ada column ni dalam dinding ni. Dia ada ikat batu je. Ikat batu-bata. Confirm sini tak ada tiang. Tak ada column. Dari sebab sini saya boleh agak, yang ni adalah secondary beam, yang ni adalah main beam. So saya nak highlight kat sini, dinding tu 150 mm. Tapi beam ni saya rasa dia 300. Okay. Beam ni lebar dia 300, dinding 150. So yang terkeluar ni berapa? 300 tolak 150 sama dengan 150. So kalau kita bagi dua, kita anggap dinding ni dia tengah-tengah beam ni kan. Yang terkeluar ni adalah 300 tolak 150 sama dengan 150. Kita bagi dua, bermaksud sini adalah 75. Dia akan nampak macam ni tau. Dia akan nampak apa yang saya selalu bagi tahu. Beam tu kalau tak flush dengan dinding, dia akan nampak macam ni ya. Kalau you pergi site, you nak communicate dengan orang dekat site, macam-macam jenis orang. Ada project manager, ada engineer. Yang lebih penting dengan general worker ataupun carpenter. Kita panggil apa selalu ni? You tulis tau. Kita akan panggil KOK. K-O-K. KOK. Benda ni kita panggil KOK. Kalau you bagi tahu dekat tukang ataupun general worker, you bagi tahu kata dia, bagi tahu dia sini ada KOK. Dia tahu. Oh KOK. Oh sini beam ni ada KOK. Dia tahu lah. Tapi kalau you cakap
Macam kita punya bahasa teknikal kan. Memang sampai seminggu pun dia tak boleh faham. That's why bila you bekerja, kalau pergi construction site kan, kalau kerja dekat construction site, you kena tahu tau istilah-istilah tu. Istilah-istilah yang biasa kita gunakan dekat site. Supaya bila kita communicate dengan orang kat site, semua orang boleh faham. Kalau macam untuk kita nak buat pasang formwork formwork untuk kolom, untuk apakah perkataan yang kita nak bagi tahu dekat workers, dekat semua orang, untuk memastikan formwork untuk kolom tu betul-betul vertical, betul-betul tegak. Apa kita kena bagi tahu? Kita biasa kalau dekat site kita akan bagi tahu, kita kena buat contoy. Itulah. Kalau you cakap, dekat kerja kan, saya nak kolom ni betul-betul tegak, kena betul-betul vertical. Memang dia tak faham. That's why you kena belajarlah benda-benda tu sebab dekat site communication dengan ramai orang. Benda-benda tu kena biasakan. Okey. Yang ni nanti kan, yang ni kena masukkan tau. Sebab nanti kita nak masukkan slide dekat sini. So saya masukkanlah grid line yang kecil-kecil tu. Grid line yang kecil tu kan. Tengok dia macam dia tak apa? Center line kan. So nanti kena ukur dekat arkitek berapa dia punya dimension sebenarnya. Tapi saya boleh agak Okey, mula-mula ditarik macam biasa, jangan klik dulu, jangan klik dekat mouse apa. Dia cuba tekan dekat keyboard, arah keyboard atas dengan bawah. Kalau tekan atas, dia akan tambah 10, every increment 10 mm. Kalau tekan turun, dia akan turun 10, 10, 10. Nampak? Okey? So, kita tengok dekat sini, kalau 980 kan, dia agak lah, dia belum betul-betul tengah. Okey, kalau nak kurang 1 atau tambah 1, tekan keyboard kiri atau kanan. Dekat keyboard komputer korang, laptop, di kiri kanan kan. Cuba letak kiri. Kiri ni dia kurang 1. Dia kurang 1. Kalau ke kanan dia tambah 1. Okey. So saya rasa ni 975. Saya rasa lah. Tapi untuk kepastian, saya klik dulu. Untuk kepastian, kita kena ukur dekat sini. Untuk ukur dekat sini. So sebab tak ada line tengah-tengah. So nanti kena korang ukur sendirilah. 975. Okey. Yang ni ada D1 pula dia ada D1. Okey. Okey, tak apa. Ni numbering ni biar dulu. Okey. So saya nak tunjuk yang ni pula. Yang ni kan dia, kita zoom sikit kan. Dia tak naik kan. Dia tak tengah-tengah kan. Tekan tambah. Agak okey, ni 930. Saya rasa dia tak tengah, dia kena 925. Saya rasa lah. Okay, katakanlah betul. Saya enter. Okay. Kemudian ada numbering kan. So bila nampak numbering ni dah kelang kabut, terus tukar. Dekat ground terus tukar. Jangan tunggu. So nak tukar, D1 lah. D2, D3. Baru E. So since kita ada D1, D2 ni, D1 ni tak boleh letak kat sini tau. Kita kena rename dulu benda ni. Mungkin letak D11. Letak je hentam. Number ni hanya sementara. Okay. So yang ni kita letak D1. Okay. Lepas tu kita rename balik yang tengah ni D2. Lepas tu yang ni double click D3. Macam tu. Nombor dia kena cun. Tersusun. Saya tak nak kira saya dah bagi tahu, kalau saya menilai kan, dia akan jadi slack tau. Kalau D1 sini dia berterabur dia akan jadi slack. Bila slack tu memang akan ada benda lah yang akan terjejas tau. So benda-benda macam ni memang kena kemas.
memang kena kemas numbering tu. Saya bagi contoh Okey, kemudian save. Okey, cuma satu saya nak ingatkan, kalau internet dekat tempat korang stable, tak ada masalah, tak ada sekejap on, sekejap off, korang boleh save dekat Google Drive. Saya save ni file Steam tu dekat Google Drive tau. Kalau duduk asrama ataupun mana-mana tempat, memang dia punya internet tu kadang off, kadang off. Bila kalau nasib korang tak baik, tak dijauhkan lah. Kalau nasib korang tak baik, bila you tekan save, kadang-kadang dia ada loss communication dengan internet kan. Dia akan, bila you buka balik, file tu boleh korup tau. So hati-hati tau dekat situ. Hati-hati So kena elakkan lah. Sebaik-baiknya dia save tu dekat laptop ataupun PC korang punya storage. Contoh kalau buat hari ni, simpan buat satu folder khas hari ni. Satu folder khas hari ni simpan. Kalau besok nak sambung, copy file Steam yang semalam korang buat, letak, create satu folder baru, letak tarikh besok, simpan file Steam tu dekat folder besok. Maknanya folder yang semalam dan yang hari-hari sebelum ni jangan usik untuk backup. Sebab benda ni banyak. Benda ni you input banyak. Kalau file tu korup, memang tak ada cara lain, tak perlu WhatsApp saya, memang file tu hilang. Dan korang kena buat baru. So, bila kena buat baru, nanti semangat korang jatuh. Saya tak nak macam tu. That's why, kena hari-hari backup. Setiap kali korang buka, hari yang berlainan, buat backup. Jangan malas. Okay? Dan sometimes, kena save dekat Google Drive juga. Kena backup juga dekat Google Drive. Kadang-kadang, saya beritahu tiap-tiap tahun, akan ada masalah, laptop hilang, PC hilang, laptop atau PC crash, macam-macam hal lah. So bila jadi macam tu, memang tak ada cara lain. Kalau korang WhatsApp saya pun saya tak boleh tolong. Memang kena buat mula, daripada mula lah. So bayangkanlah kalau siapa buat SMV tu, saya tak nak jadi macam tu. So pilihlah, pilihan tu di tangan korang lah. Sekarang dah pukul 4. Boleh sambung Sekarang dah pukul 4, boleh sambung Boleh Dr. Mungkin sampai pukul 5. Okey, tak apa. So, sekarang kita nak pergi ke langkah yang seterusnya, kita nak input. Yang balcony ni, korang buat sendirilah. Saya tunjuk contoh je. Buat sendiri. Kemudian. Kita nak input beam. So, beam sizing. Beam, bila dia klik beam, kita nak kena tahu kita punya sizing. Okey? Sizing. So, setting yang dekat sini, since kita dekat ground floor, kat ground floor saja tau, kita buat benda ni. Cuba klik dekat sini. Kalau kita klik true to mark beam as a ground beam, then we will use the lean concrete instead. Maksudnya, lean concrete ni adalah satu, kalau macam contoh kita dah ada structural drawing. Kata kita dah design ST ni dah siap, dah keluar drawing, kita nak bagi kepada kontraktor. Okey, kontraktor nak mulakan kerja-kerja pembinaan. Mula-mula sekali dia akan buat site clearing, cut and fill dan sebagainya lah. Dia akan sediakan kita punya platform untuk bangunan kita kan. So langkah yang seterusnya, dia akan buat foundation. Foundation. Kalau guna pile, dia akan pile dulu lah. Dia akan tam lah, tungtang kan. Dia akan buat pile dulu, lepas tu dah buat pile. Dia akan korek tanah yang sekeliling piling yang kita dah hentam tu, untuk kita bina parket. Sebelum bina parket tu, kan piling tu terjojol keluar kan, ke atas kan, berlebih-lebih kan. Dia tak boleh ngam-ngam. Sebab piling ni bila kita drive, kita ketuk dia gunakan, kalau guna hammer machine yang besar tu, yang bunyi bising tu kan. Dia kalau kita nak tahu piling tu dah cukup set atau tak, dia bergantung, dia punya graph tau, dia punya curve. Dalam curve tu dia berdasarkan kepada piling size. Tak ingat sangat. Dia piling size, dia berdasarkan piling size. Dia akan ukur dekat piling punya badan. Piling tu sendiri dia akan ukur satu, rasanya 300 mm kot, ataupun satu kaki. Dalam satu kaki tu,
Kalau nak tahu piling tu dah cukup dihentam dalam tanah atau tak, dia akan ukur 300 mm dekat piling tu, kemudian dia akan kira berapa bilangan hentaman berdasarkan kepada graf dia lah, graf tertentu lah. So, kalau katakan dalam graf tertentu tu, dalam 300 mm tu, katakan bilangan dia dalam 300 mm, dia perlu hentam, kalau nak set file tu, dia kena hentam mungkin kurang daripada 30 kali hentaman. Okay. So, kalau kata dapat 29, maksudnya filing tu dah set lah. Dia tak boleh hentam lagi sebab mungkin filing tu dah duduk betul-betul atas hardcore layer. Ataupun lapisan bedrock kan. So, kalau hentam juga nanti filing ni patah. That's why benda kita tanam dekat tanah, kita ketuk. Kalau kita ketuk lagi kan, terus ketuk, dia tak boleh masuk, kita paksa juga, filing tu akan patah. That's why dia ada kriteria dia. Selain daripada tu, mungkin kita boleh buat dia punya test lah. Test ni terbagi pada dua, ada jenis non-destructive test, ataupun kita file load test pun kita boleh buat juga lah, untuk pastikan kolom tu, filing tu dah set atau tak, kalau guna filing lah. Okay. Apa dia? Okay. Lepas dah buat filing tu semua siap, pakai siap kan, kita nak buat beam. So, sebelum kita pasang formwork, ni cuba bayangkan, ni tanah semua, ni kosong. Yang ada filing, parket dah buat, lepas dah buat parket tu, kita tanah yang terkorek tadi kat lubang tu, kita kambus balik, kita tanam balik, parket tu kita ratakan, dah cantik semua kan. Ni cuba bayangkan, tempat ni semua, dia ada lapisan tanah saja. Bila ada lapisan tanah, dia dah rata kan, memang dah cantik. Dia akan ada kebarangkalian, dia terdedah kepada cuaca, kepada macam-macam lah. Yang penting cuaca. So, bila katakan, sebab bangunan ni besar, tak mungkin dia akan construct beam ni satu hari siap semua. Tak mungkin. Dia akan ambil masa, kalau macam floor ni kan, mungkin 2 bulan. Bergantunglah kepada material supply dengan workmanship, workers. Bergantung juga. Tapi dia takkan siap sehari. Dia ambil masa lah, kata sebulan. Ini semua, sebelah ni sebulan dia ambil masa. Okay. Ambil masa sebulan daripada mula-mula pasang formwork sampai pour konkrit kan. So, takkan mungkin lah kan, dalam masa satu hari siap. So, katakan, hari ni tak hujan. Minggu depan hujan terus direct kan. So, kenapa kita kena gunakan link konkrit ni? Sebagai link konkrit ni, tujuan ni kita nak prepare dia punya sebagai konkrit preparation lah. Sebelum kita nak letakkan papan formwork tu, kalau kita letakkan konkrit link konkrit, maksudnya kita dah letakkan satu lapisan konkrit yang nipis tau. Tebal dia mungkin 50 mm, tak ada reinforcement, bawah beam tu tau. Bawah beam. So, kita akan buat satu macam temporary punya ni lah, temporary punya work dengan letakkan link konkrit, supaya kita boleh letakkan betul-betul papan formwork. So, kalau papan formwork ni kalau letak dekat atas tanah dengan link konkrit lagi mudah nak kerja. Sebab nanti tanah tu tak kena besi semua, tak kena papan. Kita letak dekat atas lapisan konkrit, macam letak lapisan konkrit lah yang nipis 50 mm. Biasa grade konkrit tu biasanya grade 10. Grade rendah. Dia tak kuat lah. Dia sementara je. So, itulah link konkrit. Link konkrit. So, boleh Google nanti kemudian. So, since ni untuk ground floor saja. Untuk ground floor. Korang jangan buat lawak tau. Dekat first floor ada link konkrit. Memang kena ketuk lah. So, yang ni click through. Yang ni saya tak pernah ajar korang dulu. Saya tak pernah ajar dulu. So, saya nak korang implement dalam ni. Mesti kat ground, mesti ada link konkrit. So, ada cara lain. Kalau tak nak letak link konkrit, tapi kalau beam tak boleh. Beam kena link konkrit juga. Tapi kalau dekat slab, sebelum kita nak pour konkrit, letak konkrit yang cair tu, nak letak konkrit dekat sini, dekat slab, kita boleh letak link konkrit, ataupun satu cara yang lebih mudah, kita letak plastik sheet. Tujuan link konkrit ni, dekat beam ke, dekat slab ke kan, tujuan dia apa tau?
Dekat foundation pun, dekat pad footing ataupun parket pun kita letak link konkrit juga. Tapi dekat dalam esteem, kalau dekat pile ataupun pad, dia automatik, dia tak ada, kita tak perlu set. Tujuan kita letak link konkrit, satu, kita nak mudahkan pasang formwork. Kita letak formwork ni pasang dekat tempat atas, tempat yang bersih. Tak ada kotor-kotor tanah, lumpur ke apa, tak ada air kan. Selain daripada tu, kita nak mengelakkan bila kita pour konkrit tu cair memang kan. Air dalam konkrit tu, kalau kita tak letak link konkrit ataupun plastik sheet untuk slab ni, air ni tu akan meresap ke dalam tanah. So bila air ni meresap ke dalam tanah, konkrit yang kita gunakan untuk slab tu dia punya strength, dia punya keupayaan untuk menanggung beban akan turun lah. Sebab air simen tu turun pergi ke tanah. That's why kita letak link konkrit ataupun plastik sheet. Itu tujuan dia. Tapi slab, saya bagi tahu lagi satu, sebelum letak link konkrit, memang kena letak hardcore layer lah. Hardcore layer ni macam crusheran. Crusheran. Saya tulis mungkin ramai yang tak tahu. Saya tulis. Tadi ada apa? Link konkrit. Konkrit. Letak besar. Apa lagi kita belajar tadi? Crusheran. Crusheran. Cari lah ni. Lagi apa? Plastik sheet. Lagi tadi. Itu je lah. Okay. Kita nanti tu catatkan Okay, itu tujuan link konkrit pastikan ya. Kemudian kalau untuk width beam ni kalau saya akan starting paling kecil. Which is 200. Saya akan paling kecil 200. Okey. Macam mana dia punya depth? Okey. Depth ni, okey, kita kena tengok dekat mana kedudukan beam tu. Dekat mana kita nak tengok kedudukan beam tu. So beam tu tadi saya bagi tahu dia ada main beam dengan secondary beam. Okey, main beam adalah beam yang kita connect daripada column to column. Ni main beam ni semua, main beam semua. Main beam semua. Kalau you tak letak column dekat sini, arkitek dia bagi tahu dekat sini dia tak nak column tau. Tapi kalau nak letak column boleh. Tapi kena pastikan column tu dia duduk dalam dinding. Tapi kalau boleh-bolehnya kalau boleh elak kita elak lah. Kalau boleh letak straight sini. Kalau boleh elak kita elak. Okey. So kita tahu width tadi starting 200. Tak payah pening. Dalam Eurocode bagi tahu 200 kan. Start 200 je. Okey. Kemudian depth. Macam mana kita nak estimate depth ni? Kita nak masukkan main beam dulu So kita tengok dekat sini. Ni main beam semua kan. Kita ukur ni, jarak kolom tu kolom ni berapa? So jarak tu kolom tu, kalau kita nak ambil kalkulator, ukur satu-satu ni ambil masa lambat. Cara dia, dia punya taktik dia, klik grid input, pergi dekat grid line B ni, bawa sini jauh-jauh dekat-dekat sikit, kita boleh nampak situ lebih kurang lah. Ini lebih kurang 8,000 lah. 8,000. Okey, 8,000. Okey. Lebih kurang lah 8,000. Daripada kolom tu kolom ni 8,000. So, kita akan gunakan rule of thumb L/13. Okay, L/13. So, depth beam ni 8,000 bagi dengan 13. Kita dapat 615. 615 lah. Okay. So, kita dapat 615. So, kita boleh agak lah. Beam tu, depth dia at least. Kita sebagai engineer, kalau nak estimate depth dia, at least kena 615. Okay. So, kita tak boleh terus masuk 615. Kita kena tengok juga plan arkitek tu. Kena tengok dia punya cross section. Cross section. Kalau ada. So, yang ni ada kan. Okay. Ni ada kan, dia punya cross section. Okay, katakan dekat sini. So, kita boleh ukur. So, kita ukur 600.
Okey? Okey, so kita tahu arkitek bagi 600. Tapi kita kena ingat kita kena tahu satu benda. Beam tu arkitek memang bagi tahu. Ni untuk ground floor saja tau. Beam tu memang kita bagi tahu dia bagi 600 je. Dia estimate sebenarnya 600. Kalau nak lebih boleh. Kenapa boleh? Sebab kalau you letakkan lebih daripada 600, contohnya 650 ataupun 700, kita takkan nampak. Kita takkan nampak lah sebab benda tu dalam tanah. Dekat sini kan. Tapi kalau dekat first floor ni, dekat first floor, kita memang kena ikut tau. Kalau dia kata 600, memang 600 maksimum. Kalau kurang tak apa. Jangan terlebih 600. Ni kan, contoh ni 600 kan. So dekat ground ni, kita ukur tadi 615 tau. Okay. So, kalau ikut kita punya rule of thumb, kurang-kurangnya 615 lah. Tapi kita boleh cuba 600. Kita cuba dulu 600. So kita cubalah 600 kan. Kita cuba 600. Okay, masukkan main beam dulu. Okay. So nanti kebanyakan pelajar dia akan masukkan macam ni tau. Saya cakap saya. Dia akan masukkan macam ni. Dia akan masukkan satu-satu macam ni kan. Satu-satu dia akan masukkan kan. Okay. So kalau you all nak masukkan, dia still kalau masukkan satu-satu, still dia estimate, dia recognize beam ni sebagai satu beam lagi. Dia satu beam. Tapi since kita tahu daripada hujung ni sampai hujung ni memang sizing beam tu takkan berubah. Dia mesti sama. Kita nak letak sama. So saya takkan buat macam tu. Saya akan masukkan terus daripada sini terus bam sini. Okey. Okey, sebelum tu saya terlupa nak bagi tahu satu benda Sebelum kita nak masukkan beam, kita kena tengok floor FFL, finish floor level ni dekat mana paling tinggi. Tapi dekat sini projek ni dia tak ada FFL kan. Dia tak ada FFL. So kita kena tengok up ni lah, kena tengok lah. So dekat sini kita nampak slab ni lagi tinggi daripada koridor. Dia lebih tinggi daripada koridor. Okey, lepas tu dalam bilik air memang dia akan rendah daripada koridor lah. So kita boleh tengok So selain daripada tu, ni tips sedikit tips. Biasanya kalau walkway dengan bahagian dalam rumah ataupun dalam bangunan, bahagian dalam tu dia akan tinggi sedikit. Sebab apa? Kita kena fikir macam ni Sometimes mungkin kita cuci bilik ni kan, cuci pakai air kan. Kalau kita nak buang air tu, dia tak ada flow trap dalam bilik ni tak ada flow trap. Kita cuci dengan air, mesti air tu kita nak tolak keluar. That's why dekat sini biasa kat koridor dia akan rendah. Dia akan rendah. Dia akan rendah, dia akan lebih rendah supaya kalau ada apa-apa air cuci bilik ke apa kan, air ni boleh buang pergi sini. Dia boleh keluar lah, dia boleh keluar daripada bangunan tu. Okey? So yang ni pun sama tandas kan. Kenapa tandas ni dia lebih rendah daripada koridor? Takkan kita kalau air ni kalau contoh lah dalam tandas ni tersumbat kan. Bila tersumbat air keluar kan, mesti dia nak keluar somewhere. So takkan kita nak allow dia keluar dekat koridor. That's why arkitek memang design tandas dia akan rendah lah daripada koridor. Okey. Okay, so saya akan masukkan beam yang seterusnya. Untuk main beam ni kan, saya akan gunakan 600 lah. 600. Saya design ni dululah Dululah, yang sebelah sana saya tak design lah. Tak sempat. Saya akan tarik terus pergi sini. Saya akan tarik pergi sini dulu. Okay, ni pergi sini. Okay, ni pergi sini. Okay, macam mana saya tahu benda ni? Saya boleh tarik terus ujung. Macam mana saya tahu? Cuba korang fikir. Okay, so saya bagi jawapan. Cuba bayangkan korang dekat luar bangunan ni kan. Katakanlah beam ni walaupun dekat ground, kita boleh nampak dia punya depth.
Biasanya untuk perimeter beam ni kita panggil perimeter beam lah yang keliling ni. Dia punya beam tu, kita akan kekalkan dia punya depth sama. Kalau boleh sama, kita akan guna sama. Kita takkan, contohlah macam ni kan. Ini kan span rendah kan. Span ni dekat ni kan, pendek kan. Kita boleh nak guna 400. Boleh lepas, tak ada masalah. Tapi biasanya perimeter kan, kalau saya akan kekalkan sama. Dia tengok keadaan. Saya tak nak sekejap 600, sekejap 450, sekejap 500 kan. Sebab dia akan jimat, kalau katalah sini 600, sini kan pendek sikit kan. Mungkin guna 500 dah lepas. You akan jimat dekat material. Tapi dekat workmanship dengan formwork, you tak jimat. Sebab contohlah saya jadi kalau dalam kelas you all, tempah baju corporate contoh. Tapi saiz badan korang ni lain kan, ada besar, ada kecil kan, macam-macam saiz lah. Tapi kalau boleh, you set satu saiz untuk semua, contohnya satu saiz saja kan. Mana lagi senang? Satu saiz ke atau banyak-banyak saiz? Dan tentulah banyak-banyak saiz lagi susah kan. So macam tu juga dengan beam. Kira banyak-banyak saiz sangat, dia akan dia akan menyebabkan you all punya beam ni dia punya cost untuk workmanship dan formwork akan naik. Material sikit je beza dia, tapi benda lain akan naik. Okey, faham Okey, ni option yang pertama kalau tak nak letak kolom dekat sini. Dia boleh buat lah. Beam ni set dia semua 600. 600 Ataupun satu option lain. Orang boleh letak kolom dekat sini. Boleh letak kolom. Saya letak kolom Saya cuba letak kolom dulu. Kolom ni 200, lebar dia dah 300. Dia punya panjang tu berapa 500 contoh. Kemudian offset 200. Oh, lain. Ni tinggal kan. Okey. So dah nampak problem. Okey. So dalam design, benda ni sepatutnya tidak berlaku. Kalau boleh elakkan. Dia berlaku sebab apa? Kita nak ikut plan arkitek. Sebab tu dia berlaku macam tu. Sebab arkitek dinding dia 150. Kita tak boleh letak beam tu 150. Paling kecil 200 kan. So macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat benda ni? Okay. Macam mana kita nak buat? Ada siapa-siapa? Ada suggestion? Benda ni kalau design mana-mana kan, mesti berlaku. Macam mana kawan nak buat? Satu option dia apa tau? Kolom ni nak kena ikut. Okay, kolom ni nak kena ikut. Kita nak buat ini juga Kita masukkan kolom sebelah. Rata 50. Okay. Contohlah yang tu Macam ni kita nak buat. Yang ni kita tak boleh biarkan. Dekat sini kita kena sacrifice something lah. Kita kena sacrifice. Kalau ikut betul-betul plan arkitek, apa yang korang kena buat dekat beam ni, nombor satu ni dekat beam. Beam ni sekarang dia center line tau. Dia tak ada offset, kosong. Dia betul-betul center line grid. So kita kena offsetkan beam tu. Kita kena buat macam ni. Kita kena buat macam ni. So bayangkanlah kita kena buat macam ni. Baru kita follow arkitek. Maksudnya nanti yang tadi tu, yang macam ni, dia akan dekat luar, dinding luar dia akan flush tau.
dinding korang akan flush dengan beam. Dia akan rata je nampak. Tapi kat sebelah dalam, dia akan ada macam ni lah. Dia macam ni. Yang ni 75 ni. 75. So, nampak kan? Besar kan? So, kalau korang offset macam ni, 25, maksud dia terkeluar tu tadi yang dalam gambar tu 75 kan? Kalau untuk kes ni, dia akan terkeluar 50. Dia akan terkeluar 50 lah. Tapi, yang terkeluar ni, dia duduk dalam bangunan. Dia tak duduk dekat luar tau. Dekat luar tak nampak. Dia cantik. Okey? Yang tu sepatutnya korang kena buat lah. Okey? Kalau yang benda yang hodoh tu, yang buruk tu, sorok dekat dalam. Jangan sorok dekat luar. Sebab arkitek bagi tahu, dia punya layout untuk dinding, dia nak sini flush tau. Tapi kalau sini kita ikut dia flush, dekat dalam kita tak boleh sorok. Sebab memang akan terkeluar lah. So nak tak nak kita kena buat dia terkeluar. Terkeluar dalam bangunan. Okey? So secara tak langsung, kolom ni tadi, dia akan bertambah, bentuk dia akan bertambah lagi teruk lah. So macam mana nak buat? So satu opsi yang saya buat, saya akan besarkan kolom tu. Nak tak nak saya akan besarkan kolom tu. Kolom tu tak tahu besar berapa, mungkin kita cuba 550. Kita akan cuba 450. 500. Kemudian kita akan offset lagi. Kita akan offset 100 je. 125. So kita terpaksa buat begini. Kita kena besarkan kolom tu disebabkan kita nak follow kedudukan kolom tu dekat sini. Nombor satu, disebabkan tu, dan disebabkan kita nak pastikan beam kita ni fully connected dekat kolom yang kita input. Kalau kita kekalkan kolom tu macam ni tadi, nanti bila kita nak run, dia akan keluar satu window, dia bagi tahu beam ni dengan beam ni dia tak fully connected. Dia akan bagi masalah kat kita. So yang tu asalnya arkitek tak nak tahu, tapi kita kena beritahu mereka. Benda tu kita tak boleh compromise. Okey? Benda tu memang kita tak boleh compromise, kita terpaksa lakukan. Okey? So kolom tu dia akan besar sedikit lah. Asal ni tadi berapa? 450 kan? Dia akan jadi 500. Okey? So yang ni, yang beam ni juga sama juga. Kena offset 25. Masuk macam tu. Memang kena buat itu, tak ada pilihan. Okey? Okey? So kolom ni pun juga 500. 500 set 125. Okey? Doktor, nak tanya. Tapi kalau macam ni boleh kan, sebab ni dia ground floor kan, beam dia dekat bawah tanah, so tak perlu flush masuk dalam kan. Tapi yang kena flush masuk dalam tu untuk yang first floor dan second floor ke atas. Macam ni Okey, siapa yang tanya ni? Chin Jialiang. Saya, ya. Saya perasan suara awak. Okey. Dia macam ni. Kolom ni, bila arkitek dah bagi tahu kedudukan dia kat situ, dia lepas tu dia memang kita nampak tau, dia kolom ni kolom estetik, dia terkeluar daripada dinding. Daripada situ kita boleh tahu kolom ni kemungkinan besar dia akan naik sampai ke atas, kedudukan dia sama sampai naik ke atas. Okay, that's why daripada bawah kita kena ikut, memang kena ikut lah, kena besarkan daripada bawah. Kita tak ada pilihan, kita memang kena ikut. Okay, daripada bawah ni memang patutnya kena besarkan, sebab dekat atas nanti dia punya kotak sama je, besar, sizing dia sama, kedudukan pun sama. So nanti takkan atas kolom tu besar, bawah kita follow arkitek kan. Walaupun dia tak nampak, secara logik ni kan, kolom dia transfer load daripada atas ke bawah. Dan sizing dia sepatutnya dia lebih kecil dekat atas, dia lebih besar dekat bawah. Kalau macam Chin Jialiang bagi tahu tadi, kita boleh tak kalau kita kekalkan dia kecil dekat bawah, tapi atas kita besarkan? Jawapan dia tak boleh. Secara logik, dia memang kena kalau kolom ni untuk setiap floor, dia sama size ataupun atas kecil, bawah lebih besar.
Atas lebih tinggi. Tak, doktor. Maksud saya yang beam, bukan kolom. Beam tu rasanya untuk ground floor tu Beam. perlu flush. Beam, Sebab dia beam. dekat ground. Okay. Dia memang dekat ground, tapi kita kena tengok satu benda dekat sini. Dekat cross section. Sorry. Sorry. Saya buka plan arkitek. Okey. So awak nampak ni. Contoh dekat sini kan. Awak nampak ni dinding. Dinding yang kita nampak dekat plan ground floor tadi. Dinding yang ni tau. Dia bukan yang ke bawah. Bawah mana dia dinding. Ni nampak ni. Dia rata. Dia rata dan dia punya floor height yang dekat luar tu, dia dekat sini. Line hijau ni. So kalau kita tak boleh anggap kalau kita tak offset ke dalam, dia akan flush. Sebab benda ni, arkitek dah lukis ni, dia akan nampak. That's why nak tak nak, dia kena flush masuk dalam. Okay, faham tak? Faham betul. Okay, kena rajin tengok. Jangan tengok detail saja, kena tengok cross section, elevation view, kena rajin tengok. Yang itulah. Yang lain-lain ni semua kena ikut lah. Ini semua kena ikut. Saya tak boleh nak tunjuk semua. Saya tunjuk sebahagian je lah. Dan ni pun sama benda yang kena offset kan. Masuk dalam. Kena masuk dalam lah. Kalau tak nak offset pun boleh. Tapi kena tengok keadaan. Tapi kalau projek macam ni kan, saya offset. Tapi kalau offset memang banyak kerja lah. Semua beam kan, beratus-ratus beam kena offset kan. So, itulah dia punya cabaran. Okay. Ini option yang pertama Option pertama tadi saya cerita kalau sini tak nak letak beam, kolom. Kita boleh letak kolom dekat sini. Tak ada masalah. Okay. So, bila letak kolom dekat sini, maksudnya stamp lah. Dan kolom-kolom yang atas, kedudukan ni kita akan letakkan. Mungkin kita akan letakkan. Dia akan memberikan kesan tau kepada kita punya structural design. Kesan dia, bila kita letak kolom, maksudnya dia punya span akan jadi kurang. Daripada tadi 8,000, mungkin jadi sekarang ni mungkin 5,000. Ini 3,000 kan, contohlah So nanti beam ni sizing kita boleh kurangkan. Sizing tu kita boleh kurangkan sikit. Mungkin katakanlah 5,000. Ni 5,000 kan. Contoh. 5,000 bagi dengan 13, kita dapat beam tu 384. Tengok tadi 615 dengan 384. Banyak beza kan. So, kalau contoh ni 384 ingat kalau kita letak kolom dekat sini kan. Antara kita letak kolom tu kan. Maksudnya beam tu kita mungkin boleh try 400. Tapi dekat sini nanti bila letak stamp ada foundation lah, itu je. So nanti foundation kalau kata kita letak dua kolom je ni, foundation dia kita tahulah besar macam tu kan. Kalau kita letak satu lagi stamp dekat sini, maksudnya foundation yang besar tadi mungkin akan kurang sikit lah sebab loading tu akan transfer sebahagiannya pergi ke sini. So yang tu korang decide lah. Boleh juga. Tapi kalau nak letak kolom, tak boleh lah letak kolom tu besar macam ni. So kalau nak letak kolom boleh. Ini cuba letak 300, yang ni 200. Dia kena macam tu kedudukan ni. Dia duduk dekat beam lah. Tapi dia akan terkeluar lah sikit dekat dalam ni dengan sini akan nampak. Tapi luar, kalau kita duduk kat luar, kita akan nampak dia flush. Tapi efek dia, kita masih mematuhi keperluan arkitek dan kita boleh reduce sizing of beam dan sebagainya lah. Yang ni pun boleh. Tapi kolom yang arkitek tak bagi tahu tu, pastikan dia duduk dalam dinding dalam dinding. Okey. Kalau buat macam ni, beam tadi yang keliling tu kan, contoh ini pun sama. Ini pun sama. Ini pun sama.
Tak kan? So, nanti dia punya span length dah kurang kan. Mungkin boleh beam tadi, beam yang semua beam tu mungkin boleh try 400. 400. Itu dia punya consequence lah. Korang kena consider. Sebab bila macam saya sizing gini kan, saya punya approach kan, saya bukan tiba-tiba hari ni boleh tahu tau. Dia based on experience lah. Lagi banyak kita buat, lagi pandai. That's why bila kita dapat bangunan yang susah tu, kita jangan ingat itu satu beban tau. Beban dekat aku ni, beban kenapa Dr. Reza bagi benda tu susah. Saya bagi tahulah, ambil dia sebagai cabaran. Kita boleh melatih tau. Kita betul-betul kita melatih diri kita jadi seorang structural engineer. Memang susah, tak apa. Masa pun banyak. Bukannya hari ni bagi besok nak siap kan. Masa pun banyak. Cuba korang buat sebaik yang mungkin lah. Salah betul nombor 2. Tapi cuba yang sebaik mungkin. Tapi cuba je tak boleh nak cuba sebarangan. Kena ada ilmu pengetahuan. Ilmu tu kenalah cari kan. Cari, tanya pensyarah, tanya pendapat kan. Boleh tanya saya. Kena belajar lah daripada orang ataupun belajar sendiri. Kalau belajar sendiri memang tak ada cara lain, secara experience lah, by experience lah. Lambat sikit. So itulah. Saya minta you all dalam ni jangan banding-bandingkan lah. Kenapa ada yang susah, ada yang senang. Sebab projek dia lain. Tak ada yang senang, tak ada yang susah. Dia mesti ada yang senang, mesti ada yang lebih susah kan. So ambil sebagai challenge lah. Ambil sebagai challenge. Itu. So nampak yang ni ada siapa-siapa nak tanya. Ini saya punya approach lah. Okey, saya teruskan lah. Saya teruskan. Mungkin saya pergi ke option yang letak kolom di tengah-tengah ni. Saya terus pergi sini. Okey. So untuk beam ni kalau tengok dia ada offset. Dia ada offset kan. So okey, korang nampak dekat sini. Beam ni dia duduk dalam bangunan tau. Dia duduk dalam bangunan. Okey, so korang ada option nak offset atau tak offset. Tapi kalau dekat luar ni yang perimeter kan, memang tak ada option. Luar kena flush. Luar kena flush. Kalau korang tak flush, memang bila bangunan tu kontrak, dia akan terkeluar. Kontraktor akan ikut macam mana yang kita masukkan dalam estim. Okey? Yang korang tak pernah diceritakan apa tau. Mungkin korang tanya tau. Kalau aku buat tak ada offset tak boleh ke? Okey, saya bagi tahu sebab dia kenapa kena offset. Katakanlah benda ni tak ada offset. Yang perimeter tak ada offset. Bila tak ada offset, macam mana cakap bila tak ada offset, mungkin nanti akan bagi kesan bila construction kan, dia ada discrepancy antara plan arkitek dengan plan structure. Nanti kontraktor akan cakap, dia nak pasang batu-batu ni kan, dinding batu-batu, dia akan tanya, kita nak ikut layout structure ke atau arkitek? Kat situ akan jadi masalah. Mestilah arkitek. Tapi kenapa beam kita tak flush ke dalam? Kan bila kita tak flush, beam ni dia punya offset kosong, katakan kosong kan. So dinding tu ke dalam kan. So bila during construction, nak tak nak, arkitek kena bagi tahu dekat kontraktor, dinding gini kena flush dengan beam yang kita tak flush tadi. Okey? Dia kena flush juga. So bila kita kontraktor terpaksa dinding ni terpaksa flush ikut kita punya structural drawing, dia akan melibatkan kos. Sebab apa? Bila dinding ni pergi ke sana, walaupun dia terbesar 50, kontraktor akan claim VO. Bila dia claim VO, klien tak suka. Contohlah bangunan ni kita punya. Kontraktor claim additional cost. Kita nak keluar duit. Kita mesti boleh-boleh tak nak. Kita setuju harga dia macam dulu, macam dia masuk tender dulu. Kita tak nak VO. That's why benda ni walaupun you tak
Anggap benda tu sikit, 50mm je doktor. Dia akan beri kesan macam tu tau. That's why memang saya strict benda tu. Benda kalau kena offset lah. Lebih-lebih lagi perimeter. Dia tak boleh anggap dia sikit. 25 kan. Dia memang 25 tapi sebenarnya dah masuk ke dalam ni dah 50. So 25 kata dia punya, sebenarnya kalau tak offset bangunan kita tu dah, kita tak sengaja dah area dia dah lebih besar 25 hingga 50. So bangunan ni besar kan. Kalau claim ribu-ribu tau. Floor area akan besar. So nanti dia claim sebab nanti lantai tu kena simen ke, pasang tiles ke apa kan. Bata akan pasang terlebih kan. Lebih banyak kan. Walaupun sikit 25 ke 5mm, dia nanti kali dengan berapa 3 tingkat tu, dia punya panjang banyak tau. Dia akan ribu-ribu tau, puluh ribu tau. You tak boleh anggap sikit. That's why saya bagi tahu tu lah. Saya bagi tahu benda tu. Tapi dekat dalam ni tak apa. Dalam ni dia offset ke tak offset lah pada saya lah. Dia tetap duduk dalam bangunan. Dia takkan, sini pun ada slab. Sini pun ada slab kan. Kalau duduk tengah, dia duduk tengah-tengah lah. Kalau kita offset ke sini, slab ni dia kurang. Slab ni dia lebih panjang sikit. So dia slab area akan sama. Yang kena jaga offset tak offset tu perimeter beam. Dia kena jaga betul-betul. Okey. So yang ni saya akan kekalkan lah kosong. Saya akan buat kosong. Biarlah batu-bata tu nanti dia ada pok ni. Dalam pun ada, luar pun ada. Dalam bilik ada, luar bilik pun ada. Tak apalah, itu kekalkan lah. Kekalkan. Itu boleh dikekalkan. Saya masuk ni semua. Saya masuk. Ini saya tak design lah. Saya anggap macam tu lah. Sebab kita masa tak cukup. Sekarang dah 4.40. Okay. Kemudian di sini. Di sini. Dalam structural design ni, kita tak boleh bagi tahu, oh saya design betul. Okay. Mungkin Rezwan design salah. Dia tak macam tu. Dari segi sizing lah. Dia asalkan kita kena fulfill dia punya architect punya requirement lah. Itu yang mustahak. Okay. Kalau macam ni kan, kalau architect dia bagi tahu sini dia kolom, ujung-ujung kan. Mustahil kawasan sini tak ada kolom. That's why memang kita kena decide lah nak letak kolom tu kan. Kena decide sendiri. Kawasan yang mana yang kita nak letakkan. So saya masukkan kolom ni, saya sebahagian je lah. Yang ni. Okay. Yang ni mungkin you boleh letak tegak ataupun mendata terpulang lah. Asalkan ni duduk dalam dinding. Yang ni pun boleh. Contoh yang macam ni kan. Okay, saya masukkan dah dulu apa yang saya rasa boleh dimasukkan. Saya tak nak masukkan. Okay. Okay. Jadi apa? Ni ada beam lah. Tidak. Di sini. Lepas tu yang ni saya nak letak beam ni. Saya nak letak beam. So kalau nak letak beam, tak boleh letak beam sekarang. Kena masukkan grid line dulu. Ibu dua. Okay, so saya akan masukkan beam ni. Sini. Okay. Tapi beam ni tak ada drop lagi. Okay, beam ni tak ada drop. Apa biar dulu. Okay. So saya akan masukkan begini lah. Kolom ni. Ada benda yang tak offset. Saya tunjuk sebahagian lah. Okay. Kemudian kita tahu yang ni paling tinggi kan. Slab. Kat bilik cucian. Okay. Bila kita tekan slab, kita kena pastikan dekat ground floor dia kena ada konkrit, ni link konkrit.
Dekat ground saja. Lepas tu selain daripada tu, yang ni kena set true. Yes. Sebab apa? Untuk slab bottom reinforcement, kita mesti guna BRC. Jangan guna bar biasa. Kalau you all tekan yes, dia akan guna BRC. Kalau tekan no, dia akan pilih bar biasa. Okey. Dan seterusnya dia punya drop kat sini kosong lah. Okey, kosong. Lepas tu thickness slab kebiasaannya kalau macam bangunan macam ni kan, dia punya thickness 125. Biasanya 125. Itu normal. Tapi kalau untuk dewan ke apa kan, sebab ruangan sebab beam jauh-jauh kan, mungkin boleh increase dia punya thickness. Tapi seboleh-bolehnya thickness jangan lebih daripada 125 lah. Kita tengok tempat juga. Okey. Ini 125, lepas tu live load kan. Live load kena check. Bilik cucian. Bilik cucian ni ada apa? Bilik cucian ni mungkin akan letak washing machine apa tau. So kena tengok dekat Eurocode. Eurocode, dia punya Eurocode 1, berapa dia punya live load. Dekat sini mungkin arkitek drawing ni pun kita tahu drawing ni dia tak complete. So kita kena expect lah sebagai seorang engineer, kita kena expect benda-benda tu lah. Mungkin arkitek pun manusia juga. Ada benda yang kadang-kadang dia melakukan kesilapan. Bilik cucian ni mustahil lah kalau tak ada washing machine. At least kena ada tabletop, tapi tabletop pun tak ada. Macam korang duduk asrama kan, cuci baju kan, kata cuci tangan, mesti ada tabletop kan. Paling-paling kurang takkan cuci baju dekat lantai. So benda-benda tu sebagai engineer you kena fikir tau. Oh, arkitek dia tak letak, mungkin lah kita fikir dia ada letak mesin, washing machine kan, contohlah kan. So kalau ada washing machine, mungkin live load tak boleh letak lah, tak boleh letak 1.5, kena letak tinggi. Mungkin contoh letak 2.5, contoh lah 2.5 kan. So yang ni bergantung. So korang dah tengok. Lepas tu dekat sini walkway ni, walkway berapa dia punya live load, ni kena check. Saya letak 2 contoh lah, tak tahu betul ke tak, nanti you all semak. Tak nak you all semak. Dan you all kena tahu dekat sini slab drop dia 50. Betul tak? 50. 50. Drop dia 50. Bila slab dia drop dia 50, ni semua 50 lah. Ada beam yang perlu ada drop. Contohnya dekat sini kan, ada beam yang perlu ada drop. So kalau kolom dekat sini, mungkin saya akan letakkan kolom ni 200, 300. Saya nak letak macam tu. Arkitek pun ada lukis ni, kalau kita perasan. Dia orientation dia menegak. So kita boleh follow ataupun tak follow. Janji dia duduk dalam dinding. Okey. Kemudian kita kena offset ke dalam, ke sana. Kalau tak offset ke sana, bila kita berjalan dekat walkway, kita akan langgar ni, kok ni. Kita akan langgar kolom ni. So kita kena pastikan dia offset juga berapa? 20. Kan? Dia kena flush ke dalam. Okey. Apa lagi? Okey. Dan ni pun sama. 50. Okay. So kalau kita tengok dekat sini kan, ni slab ni bila dia drop, beam ni kena drop ni semua, kena drop. Kena drop. Kalau kita tak drop, dia akan jadi bendul lah, bendul. Orang Melayu cakap dia bendul. Dia jadi macam ni lah. Bila kita jalan, ada bendul. So tak boleh, beam ni kena drop. Kena drop. So memang tak ada cara lain, kena drop lah. So tadi ingat beam ni tadi kita masukkan dia continuous beam kan. So kalau nak dropkan yang ni saja, kita terpaksa breakkan. Breakkan beam ni, mula-mula terklik break, klik sini,
Keluar sampai dia keluar. Ni keluar ni. Keluar ni. Kalau tak keluar kan, masukkan balik. Dia berhenti. Masukkan balik. Buat balik manual. Ni. Yang ni. Kalau ada soalan tanya tu kemudian bila drop ni kita ada option. Beam tu yang tadi asal 400, kita nak kurangkan ke 350 sebab drop 250 kan. Kita boleh kurangkan dia 350 ataupun kita boleh kekalkan saja dia 400. So yang tu terpulang kepada korang. Tapi kalau saya akan kekalkan. Sebab apa? Yang ni adalah main beam lah. Saya akan set main beam ni, dia punya minimum depth 400. Kurang tak boleh. Saya akan set dia 400 paling kurang lah. Lepas tu drop ni 50. Dia akan macam tu sepatutnya. Kenapa saya cakap yang ni boleh buat? Sebab kita tak perlu kurangkan depth dia ke 350. Sebab dia ada kolom sini dengan sini tau. So kalau kita tengok dekat 3D, kalau korang nampak dekat sini, kalau ini pun yelah. Kalau korang tengok dekat sini, dia tak ada masalah kalau beam ni dia punya depth kita maintain 400 sebab kita ada kolom sini dengan sini. Kalau dia tak ada kolom sini dengan sini, katalah, tapi dalam kes ni memang kena letak kolom ni. Dengan ni memang kena letak. Ataupun kolom ni mungkin you tak nak letak sini, you nak letak sini pun boleh juga. Tapi saya akan letak kat sini lah kalau saya. Kalau you nak letak, kalau dua kolom ni katakan tak ada, ini memang kena 350. Sebab apa? Kita nak flush. Tapi since kita ada kolom ni dengan kolom ni, ini tidak ada masalah kalau nak kekalkan ke 400. So kalau korang tengok dekat sini, okey, slide ni drop 50. Beam ni pun drop 50. So kita nampak, kalau klik ni kan, kita nampak, oh ni smooth dia rata. Yang ni baru ikut flow architect. Ni baru dia ikut. Kalau yang macam ni dia tak ikut. Beam ni kena drop kan. Tak ada pilihan lah. Kena drop kan. So since saya tak tahu lah kenapa tak boleh. Mungkin dia tak keluar pula. Dia keluar. Klik ni sampai keluar macam peti tu kan. Sampai keluar macam peti. Dia tak tahu sebab apa tak keluar. Grafik card saya kot. So yang ni lah. Nampak yang I ni kan. I ni adalah continuous beam. Dia masih continuous. Sifat dia masih continuous beam. Walaupun sizing dia dia ada drop. Okay. So yang lain-lain kena buat juga lah. Okay, saya pergi ke bilik air ni sikit. Beam ni saya akan edit dulu. Saya akan buat sampai sini. Pergi sini. Okay. Mana yang ni dalam bilik air kan. Saya akan buat 2 kali. Ni begini. Okey, yang ni saya akan buat 350. Ni drop 50 sebab dia dalam bilik air. Ini pun sama. Ini confirm ada drop. 20. Yang ni beam ni confirm lah drop 50. Yang ni nak maintain dia punya size boleh, tak maintain pun boleh. Tapi saya akan kurangkan lah. Cuba dulu lah. 350.
Kemudian yang ni saya akan tak drop lantai kat luar lebih tinggi. Okay, kemudian saya akan putuskan yang ni tak mau ada ni sebab apa? Sebab saya nak offsetkan ni agak jauh. Dia tak tengah-tengah kan? Saya akan jadi gini. Okey. So saya akan buat begitulah. Ini pula kan. Saya akan pecahkan. Saya akan pecahkan. Silap ni. Silap Saya silap Ini tadi dah drop 50. Lepas tu beam yang ni. Beam yang ni. Saya pecah kat sini je. Okey. Beam ni dah 50. Ini slab pun 50. Tapi dekat tandas turun lagi. Turun lagi 50. Maksudnya slab dekat dalam ni dia kena drop 100 lah. Dan beam-beam yang terlibat ni, contohnya beam ni kan, dia bukan drop 50 lagi, dia kena drop 100. Yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Dia kena drop 100. Dia follow slab di bahagian dalam tandas. Okey. Macam mana lepas ni? Ini juga saya maintain dulu. Ini semua 400. Ya. Ini tak apa, ni 350 saya maintain. Ini tak boleh ni. 100. Kita biarkan dulu. Yang ni pun sama. 300. Yang ni 400. Okey. Okey, so biarkan dulu. Biarkan dulu kat sini. Kemudian slab. Slab, katakan dia punya live load kita letak 1.5 lah. Drop dia 100. Enter. Saya akan letak begini. Okey. So saya akan buat begini . So saya akan buat begini. Apa yang seterusnya beam ni tak boleh letak dekat sini. Beam ni tak boleh letak sini. Sebab bila beam ni letak sini, dia akan bagi masalah dekat jamban ni. Jamban punya apa? Dia punya piping. Sewerage punya piping. So saya akan buat macam mana saya akan putuskan lagi sekali. Saya nak letak beam tu, saya nak alihkan offset pergi sini. Tapi saya tak boleh offset sebarangan. Saya kena putuskan. Saya tak boleh biarkan dia dalam keadaan continuous. Saya kena putuskan, kemudian baru saya boleh pergi ke sana. Pergi ke sana, offset mungkin negatif 250. Oh, tak cukup lagi. 100. Lebih kurang cukup lah. Saya terkena dekat sikit floor track ni. So saya akan buat begitu. So kolom tu nanti, kolom yang dekat sini, kita kena letak dekat sini tau.
letak dekat sini. Kita tengok dekat sini kan, sini ada tingkap lah. Tingkap kecil-kecil tu lah, itu yang problem lah. Ini tak apa, kita boleh letak sini, tak ada masalah. Sebab tingkap tu dia tak kena dekat beam. Dia tak kena dekat beam tau. Tapi kolom kita tak boleh letak sini, tak boleh offset. Sebab kalau kita kolom letak sini, nanti nak pergi ke atas kan, sini ada tingkap tau. That's why kita kena letak dekat kawasan yang ada brick wall. Kita akan kekalkan dekat situ. Cuma dekat sini saya jangkakan dia akan ada fail lah. Dia akan ada fail. Sebab saya tak nak letak kolom dekat dalam. Sebab apa saya tak nak letak kolom dekat dalam? Saya pergi ke gambar yang seterusnya. Sekejap ada soalan ke? Okey, korang tengok kat sini Agak-agak lah. Nak tanya siapa Rachel. Rachel ada Rachel. Rachel ada Rachel. Ada. Rachel. Agak-agak pipe ni pipe apa Sorry. Pipe agak-agak pipe untuk pipe apa ni? Pipe, sorry it's like okay. You rasa pipe apa ni? Pipe. Okey, saya bagi tahu lah. Saya rasa lah pipe ni kemungkinan dia untuk jamban. Untuk sewerage lah. Of course lah piping ni semua untuk sewerage. Tapi piping ni you tengok dekat-dekat kan. Jarak sama, ni pun jarak sama. Kalau kita tengok dalam plan arkitek, kita tengok kedudukan jamban kan, sama lah. Nampak? Sama. Kedudukannya, jarak ni dari sini pergi sini, dari sini pergi sini, dari sini pergi sini, sama je kan. Itu sama lah macam dalam gambar ni. Dalam gambar, you tengok sama je kan. Ini pun sama kan. Ini pipe jamban lah. Pipe jamban. Biasa ni memang pakai 4 inch. 4 inch lah. Ni 4 inch ni. Okay. So, nampak pipe macam ni. So, antara jamban dengan jamban, mesti ada dinding. Tak apa, you mute tak apa. Mesti ada dinding kan. Mesti ada dinding. Tapi, kan tadi saya cakap, di mana ada dinding, di situ ada beam. Tapi kalau kita tengok dekat plan arkitek, dekat kawasan tandas, dinding dekat kawasan asrama, biasa dinding dalam tandas, antara satu tandas dengan tandas yang lain, dinding tu tak penuh. Nampak? Dinding tu tak penuh. Dia tak dinding penuh macam ni. Okey? So bila dinding ni tak penuh, apa yang saya akan buat, sama macam ni juga. Saya takkan letakkan, kita tahu dekat sini ada dinding, tapi dinding ni tak penuh. Dinding ni pun tak penuh. Dinding ni pun tak penuh, kita tahu. Saya takkan letakkan apa-apa beam dekat sini. Sebab apa? Saya tahu bahawa pipe jamban ni, dia akan connect antara satu sama lain. Bila dia connect antara satu sama lain, dia akan pergi buang ke, najis tu dia akan pergi buang ke satu tempat lah. Katakan, dia punya line tu dia akan pergi semua, pergi masuk satu pipe dekat sini. So nanti tersumbat sikit. So nanti akan ada satu pipe tau yang connect. Yang akan connect macam ni lah. Yang akan connect. Dia pergi satu tandas pergi ke tandas kan. So kalau katakan kita tambahkan satu beam kat sini, disebabkan ada brick wall antara satu tandas dengan tandas yang lain. Bila kita tambah beam, piping ni dia akan turun lagi tau. Dia akan rendah lagi daripada slab ni. Dia kena turun lah sebab nak elakkan beam yang kita letak. Kalau kita letak beam, kita tak nak sampai kita punya design jadi macam ni tau. Jadi macam ni tau. Jadi macam ni. So, jangan sampai jadi macam ni tau. Benda ni akan jadi tau kalau kita design salah.
Kontraktor yang buat, bukan kita buat lah, dia akan potong beam. So kalau potong beam ni, dah tak ada guna lah kita buat beam ni. Dia beam ni tak boleh potong sini, lepas tu kita ingat, oh kita simen balik, dia jadi satu solid beam. Dia takkan jadi macam tu. Sepatutnya piping ni dia kena lalu bawah beam tau. Okay. So kalau dah jadi macam ni, kontraktor simen balik macam tu kan, dia memang nampak macam beam, tapi continuity tu dan effectiveness untuk beam ni dah tak ada. So kita kena elakkan lah benda tu daripada terjadi. Okay. Dan kita kena ingat, kalau korang dulu belajar sewerage, kalau ada belajar lah, piping, korang mesti belajar punya piping mesti ada gradient. Kalau tak ada gradient, nanti najis tu tak boleh bergolek pergi sini tau. That's why pipe ni kalau kita tengok sendiri kan, dia mesti ada gradient tau. Semua ni mesti ada gradient, baru air boleh mengalir. Okay. So saya tak tahulah korang faham ke tak. So untuk sini memang saya takkan letakkan brick wall, sebab satu, dia akan mengganggu pemasangan pipe sewerage tu. Kedua, dinding tu dia tak penuh. Dia tak full height. So walaupun dia tak penuh, saya akan masukkan nanti, saya akan inputkan brick wall tu, pastikan indeks tu. Default height kena ikut lah, kena ukur lah. Mungkin 2000, kata 2000. So saya akan impose dekat ni lah, dekat slab. Dekat slab. Saya akan buat gitu. Tujuannya seperti yang saya bagi tahu lah, tapi yang ni nanti korang kena masukkan betul-betul lah supaya dia dekat tengah-tengah. Okay? So itulah sebahagian yang lain nanti korang sambung lah. Okay, ada apa-apa soalan tak? Saya akan berhenti sampai sini. Saya takkan buat apa-apa lah sebab akan ambil masa. Kalau saya tak bercakap, mungkin sini je dah siap ni. Mungkin sini je mungkin ambil masa 2 jam hingga 2 jam setengah lah, paling lambat. Rasa 2 jam dah siap dah ni. Sebab saya dah nak terangkan tu yang jadi lambat. Okay, saya sambung sikit dekat slab ni. Slab ni dia tak ada drop, nampak macam tak ada drop, tapi kita kena check dekat pelan arkitek, betul ke tak ada drop. Dia ada drop sebenarnya. Saya ukur ni kan, ni $175 lah. Okay. So dari sini slab kan 125 je kan. Kita tengok dekat bawah dia ni. Bawah dia ni kita tak boleh letak beam tau keluar keliling balcony. So saya agak-agak dia punya drop tu 50 lah. Drop dia 50. Okay, so drop dia 50. Yang ni mungkin boleh letak 1.5. Drop dia 50. Yang ni agak susah ni. Korang tengok. Okay, kita kena masukkan tu je, tanpa masukkan beam. Beam memang tak boleh masuk. Kita tahu dekat sini. Tak ada beam. Bawah slab ni tak ada beam. Memang tak boleh letak beam lah. Itu sedikit cabaran lah untuk korang. Nanti kalau korang run, nanti korang tahu lah macam mana kan. Tapi kalau balcony ni, itulah loading ni 1.5 agak tinggi lah. Mungkin you boleh letak 0.5. Cubalah. Sebab nanti kena ingat tau, dekat sini ada brick wall. Dia ada brick wall, tapi brick wall tu tak penuh. Default height mungkin 0.9 900. Memang kena masukkan loading tu. Saya akan masukkan itu lah. Dan dia akan nampak macam ni.
Default height katakan 900. Okey, default height ni tak boleh agak-agak tak boleh assume lah. Kena ukur. Memang kena ukur. Ukur dari sini lah. Di ke atas berapa? 900. Kebetulan sama. So kena input lah. Semua ni kena input. Semua kena input. Lab ni masukkan. Okey. So korang nampak saya masukkan ni berterabur kan. Dah berterabur semua masukkan kan. So nanti masalah dia numbering slab beam kan. Dia akan lari-lari kan. Dia tak konsisten. So nanti bila korang dah masukkan semua lah untuk katakan ground floor ni, pergi dekat beam ni, korang boleh senang je nak renumbering balik. Cuba tengok sini kan. Ni apa ni? GB3 kan. GB1 mana? Susah nak cari kan. Boleh klik dekat sini. Rearrange beam mark. Klik yes, tengok GB3 sini, GB1 kan. Dia akan rearrange balik GB1, GB2, GB3, GB4, GB5. Dia akan renumbering balik. Konsisten lah. Begitu juga dengan slab. Slab dia berterabur kan. Saya masuk tadi kan. Bila dah siap semua untuk ground floor ni, boleh rearrange balik. Dia akan susun balik lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam tu lah. Ini sebab kita tak siap masukkan lagi. Dia tak rearrange lah. Sama juga dekat sini. Sini kalau saya takkan letakkan beam. Saya anggap dinding ni sikit je lah. Saya akan letakkan brick wall ni dekat atas slab. Sebab sikit je ni. Kita anggap dia sikit je. That's why boleh lah. Jangan korang nampak sini sikit, korang tambah beam. Sini tambah beam. Pening lah. Tapi tak salah. Boleh. Itu korang punya approach. Tapi saya tak buat begitulah. Dan saya tak paksa korang ikut macam saya. Itu berdasarkan korang punya judgement lah. Okay, so ada apa-apa soalan saya kena... Doktor, nak tanya kalau dekat